Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas segala yang telah dilimpahkan kepada kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita terus berusaha menjadi hamba-Nya yang bersyukur, hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang sentiasa patuh dan taat kepada perintah-Nya dan berusaha meninggalkan segala larangan-Nya dan menjadikan hidup ini yang sementara dengan mengabdikan diri kita sepenuhnya mencari keredaan Allah, insya-Allah. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada malam ini dapat hadir lagi solat maghrib secara berjemaah, dan sementara menanti masuknya waktu isyak, kita duduk sebentar, kita beriman sejenak dalam majlis ilmu ataupun majlis peringatan tazkirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dalam kita meneruskan kehidupan kita sebagai hamba ini, kerana kehidupan itu datangnya dengan ujian-ujian sebagai tanda aras untuk Allah memberikan penilaian kepada kita sama ada kita beriman ataupun tidak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ya'traku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kami membiarkan kamu mengatakan amanna, kami telah beriman, sedang kamu tidak lagi diuji. Begitu juga surah Al-Ankabut ayat yang kedua, begitu juga surah Al-Mulk ayat yang kedua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mendatangkan ujian, Allah mendatangkan segala bentuk cubaan kepada manusia untuk melihat siapakah yang paling baik amalannya. Kerana dunia ni tempat manusia diuji, tempat manusia diberi peluang untuk mencari, mengumpulkan bekalan-bekalan yang baik, dan ujian-ujian yang datang kepada manusia itu supaya manusia sentiasa berpegang kepada agama Allah. Sekiranya manusia jauh daripada agama Allah, maka segala cabaran, cubaan, ujian yang datang kepada manusia, walaupun ujian yang datang itu kecil, namun manusia boleh lalai, boleh tewas dengan ujian-ujian. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam kuliah yang sebelum ini, bahawa kehidupan di dunia ini kita akan sentiasa diuji dengan 3 perkara. Sebagai ulang kaji, iaitu yang pertama, dunia itu sendiri. Dunia ni memang sifatnya fata morgana, diisi dengan sesuatu yang mengasyikkan, menggiurkan, menyeronokkan, melalaikan, yang mana dalam isi dunia itu maknanya suka. Ada emas, orang perempuan suka emas, orang lelaki pun suka emas. Dalam isi dunia ni ada kekayaan, ada pangkat, ada darjat, ada sanjungan, ada harta dan sebagainya. Maka isi dunia itu sendiri adalah ujian bagi manusia, walaupun dunia itu sifatnya sementara sahaja. Namun yang sementara itu, ramai mana manusia yang jatuh cinta kepada dunia
dan menjadikan dunia itu kekasihnya, sehinggakan dia sanggup berkorban apa sahaja untuk mendapatkan dunia. Biarlah buat benda yang bersalahan dengan syariat pun tak apa, kerana demi cintanya kepada dunia, demi cintanya kepada isi dunia, dia sanggup buat apa sahaja, walaupun perkara tersebut itu syirik kepada Allah, walaupun benda tersebut melawan perintah Allah, walaupun perkara tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana manusia ramai yang jatuh cinta kepada dunia. Yang keduanya adalah ujian daripada syaitan. Asy-syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan ni memang musuh kamu yang nyata. Diisytiharkan apabila kita kata bapak kepada syaitan ni iblis, yang mana enggan melawan perintah Allah dengan dia tak mahu menghormati tunduk kepada Nabi Adam AS. Ketika itulah isytihar antara peperangan yang tidak ada kesudahan di antara manusia dan juga tentera-tentera iblis, yakni syaitan. Jadi syaitan ni adalah makhluk Allah yang sangat licik, makhluk Allah yang pandai dalam mendatangkan tipu daya kepada manusia, sehinggakan manusia melihat sesuatu yang mungkar itu indah, sebagaimana Imam Al-Ghazali sebutkan bagaimana perangkat-perangkat syaitan ni. Perkara yang mungkar ni okey, nampak elok, nampak tak apa, menggunakan istilah-istilah yang manusia sekarang boleh terima. Orang kata tak apa. Tentera-tentera netizen, contoh orang kata tentera-tentera bawang, nampak okeylah. Sedangkan kalau sebut mengumpat itu dilarang, antara dosa-dosa besar. Tapi disebut dengan istilah-istilah yang mereka nampak benda tu tak apalah. Tak apa. Syaitan ni dia pandai. Dia pandai menipu manusia dengan mendatangkan perkara yang mungkar itu indah. Dan juga menampakkan pula kepada perkara-perkara yang baik itu sebagai perkara yang ketinggalan zaman. Perkara yang tidak relevan. Perkara yang ketinggalan zaman. Sebagaimana bila kita tengok epistemologi, ilmu-ilmu yang kita guna pakai ini, epistemologi, ilmu-ilmu yang dari barat, yang mana asal sandaran ilmu itu pun dah mengeluarkan agama daripada setiap perbincangan ilmu. Dan maknanya dari segi epistemologi, sandaran ilmu-ilmu barat itu sendiri bukan ditolak, tetapi dia melihat asas. Dasarnya bahawa mereka itu tidak memasukkan elemen yang paling utama, iaitu setiap perkara yang nak dibincangkan dalam hidup dunia ini mesti dikaitkan dengan pencipta kita, iaitu Allah yang Maha Esa. Kerana dia yang menjadikan sesuatu perkara, dia yang mengizinkan sesuatu perkara itu berlaku. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada dalam dunia ini, termasuklah yang tengah kita sama-sama risau, sama-sama kita nak pelihara, sama-sama kita nak jaga ni, iaitu virus COVID-19 ini. Allah yang turunkan. Dia tahu bagaimana cara virus ini masuk ke dalam diri manusia, menyerang manusia, memberi mudarat pada manusia. Dia juga yang maha mengetahui bagaimana cara untuk mengangkat virus tersebut, kerana dia menurunkan. Jadi asas dasar kepada ilmu sesuatu perkara itu berbeza dengan pandangan seorang Muslim itu. Tapi syaitan tidak. Dia boleh kelirukan kita sehinggakan kita tidak menyandarkan sesuatu perkara itu dengan ketuhanan, yang mana Allah yang mengatur, menyusun kehidupan manusia ini sebagai bentuk ujian, dan manusia mesti menghadapi dengan panduan-panduan wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada kita. Dan begitu juga ada ujian yang tak pernah berpisah dengan manusia ini, adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang akan menjadikan manusia melanggar segala adab-adab, segala tata tusila, segala akhlak-akhlak yang baik, menjadikan manusia itu berakhlak yang buruk. Menjadikan dia seorang yang pemarah. Hari ni viral satu video
yang mana tak puas hati dengan lorong tol saja, kan? Nak top up touch and go, memang dia salah lorong dah. Orang tu kata mana boleh top up lorong ni, kena lorong lain, dia marah. Dia tak nak. Benda tu berlaku 7 pagi. Pukul 9 pagi datang balik. Datang buat apa? Bawa ais, Milo ais tu pergi tuang Milo ais dekat kawan tu, jaga kaunter tu. Dekat tol tu, kata ais. Kacau ni, maknanya benda-benda yang kecil pun kemarahan kita tu tak dapat dipelihara. Kenapa? Nafsu amarah tadi. Kan? Ramai orang tak boleh nak mematuhi SOP, disiplin dan sebagainya. Mungkin juga kerana apa? Attitude itu yang kita namakan hawa nafsu akan mendorong manusia melakukan keputusan tanpa menitik beratkan perkara-perkara yang sepatutnya dititik beratkan, iaitu kalau buat ni baik ke buruk, mudarat ke manfaat. Bila bertembung antara dua mudarat, maknanya kena ambil mudarat yang paling kecil. Sepatutnya dia begitu. Bila bertembung antara manfaat dan mudarat, tak payah fikir dah. Kena pilih benda yang bermanfaat berbanding mudarat. Jadi Islam ini dia ada disiplin memelihara akhlak adab umatnya. Namun apabila hawa nafsu itu tidak dapat dikawal, maka manusia akan membuat tindakan-tindakan yang merosakkan dirinya dan juga orang sekalian dia. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan lihat satu kaedah yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kita nak menghadapi, menyelesaikan permasalahan hidup melalui pendekatan ataupun penerapan kerohanian, penerapan ibadah dalam kehidupan kita. Kerana elemen ibadah dan dorongan supaya berakhlak mulia ini perlu sentiasa diterapkan dalam diri setiap orang Muslim itu sepanjang waktu. Kerana apa? Kerana ibadah ini tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya Allah menciptakan secara dasarnya manusia ni diturunkan di muka bumi ini, atas dunia ini adalah untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan syahadah mereka, iaitu dengan beribadah kepada Allah. Sudah ada garis panduan bagaimana cara-cara nak beribadah kepada Allah, maka elemen ibadah ni elemen wajib yang perlu ada dalam rutin harian kita sebagai seorang hamba Allah, begitu juga sebagai orang beriman itu. Begitu juga kata Imam Al-Ghazali, dorongan supaya berakhlak baik ini perlu diterapkan sepanjang waktu. Dalam kita nak berinteraksi dengan anak-anak kita di rumah, dengan isteri, dengan suami, di tempat kerja, maka interaksi kita itu dalam kita meneruskan rutin harian kita mestilah interaksi yang setiap hari itu mesti mendorong orang supaya berakhlak dengan akhlak yang baik. Kalau kita nak marah, maknanya marah tu pun perlu berakhlak. Marah dengan tujuan, marah dengan tata cara untuk memberikan pengajaran. Bukan marah kita itu kerana mengikuti hawa nafsu, dan marah kita itu marah yang mendatangkan pula dosa. Sebab marah ni boleh mendatangkan pahala pula. Menasihat, marah anak kita tak mendirikan sembahyang, marah isteri kita tidak menutup aurat, tapi cara pendekatan marah itu telah diberikan garis panduan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ibadah yang menjadi sesuatu asas yang penting dalam kita nak menghadapi apa pun situasi masalah, apa pun punca-punca yang berlaku. Ini yang paling utama, iaitu kata Imam Al-Ghazali, iaitu tentang sembahyang itu. Kerana keutamaan sembahyang, keutamaan solat dan kelebihan bersolat memberikan ketenangan dan seterusnya dapat membuka jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Ini kunci dia. Yang Imam Al-Ghazali sebut, solat ini membuka jalan. Asas kepada membuka jalan itu adalah ketenangan. Manusia ni kalau tak tenang, dia tak boleh nak berfikir dengan rasional. Bila tak tenang, dia akan jadi kelang kabut, akan jadi terburu-buru, akan datang sifat-sifat yang lain.
yang sehinggakan dia tak fikir dah baik buruk, tak fikir dah jangka masa panjang, jangka masa pendek, hak dia fikirnya ketika itu saja. Maka sembahyang itu sendiri, solat itu sendiri membuka jalan penyelesaian. Macam mana takkanlah kita duduk sembahyang tu boleh membuka jalan-jalan yang macam mana? Maka inilah yang dijelaskan pada Imam Al-Ghazali kepada kita semua, bagaimana nanti kita melihat sembahyang itu nanti akan membuka jalan-jalan. Dan Nabi SAW sendiri dalam hadis menyebut daripada Jabir bin Abdullah, perbezaan di antara seorang yang beriman dengan yang kufur itu meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim. Asas yang utama iaitu beriman dan kufur. Orang yang beriman pastinya mendapat pertolongan daripada Allah. Yang buka-buka jalan ni siapa? Allah. Yang memberikan petunjuk ni siapa? Allah. Yang mendatangkan masalah ujian kepada kamu tu siapa? Allah. Yang nak membuka jalan penyelesaian kepada kamu tu juga adalah Allah. Maka keimanan tadi adalah asas kepada mendatangkan rahmat Allah kepada kamu. Kerana solat itu membezakan antara kufur. Kerana orang meninggalkan solat ini orang yang telah melakukan kekufuran. Kerana kalau kita ceramah pada anak-anak kita, suruh beritahu anak-anak kita ni, siapa suruh sembahyang? Allah. Mak kan suruh sembahyang? Tidak, Allah. Cakap je kita sebut Allah, Allah, Allah. Tapi kita hak dewasa ni pun tinggal sembahyang. Kita hak dewasa ni pun menjadi orang yang lalai dalam solat kita. Tengok anak-anak kita, remaja-remaja kita, orang yang dewasa, dah jadi suami orang pun, dah jadi isteri orang pun, kerja sibuknya kerja, tapi sembahyang tinggal. Sembahyang tinggal. Kalau kita buat survey ni tuan-tuan dan puan-puan, betul. Maknanya sembahyang ni Allah Akbar, memang tak jaga. Memang tak jaga. Nampak sembahyang tu benda yang biasa. Sedangkan yang mewajibkan solat ini, yang menetapkan sembahyang itu adalah Allah sendiri. Bagi menggambarkan pentingnya solat dalam kehidupan manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan solat merupakan ibadah pertama yang dihisab pada hari akhirat, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara pertama yang dihisab pada seseorang hamba di hari kiamat daripada amalannya ialah solat. Jika sempurna maka gembira dan berjaya, tetapi jika sebaliknya maka jadilah dia rugi. Dan jika terdapat sebarang kekurangan pada solat fardunya, maka Allah berkata, lihatlah adakah hamba-Ku itu ada mengerjakan perkara sunat, maka sempurnakanlah kekurangan solat fardunya, dan begitulah pada semua amalannya. Ini asas yang kedua yang dibawa oleh Imam Al-Ghazali. 2 hari lepas saya ada jumpa lah seorang pemuda dah berkahwin, umur 32 tahun, anak nak masuk 4 orang. Katanya ada masalah anxiety. Bila saya dah maknanya dah berapa makna bulan 11 tahun lepas sampai sekarang masih lagi follow up secretary. Kata tak apalah, itu bagus, tak ada masalah. Cuma bila jumpa dengan saya, kita buat semakkan sikit. Hak bawa ni bapak mentua dia bawa jumpa saya. Jadi bila duk semak, saya kata, apa punca anxiety awak ni? Awak bimbang apa benda? Kan? Dan bila awak anxiety tu awak jadi macam mana? Dia kata bila keadaan saya ni cepat marah. Orang horn sikit pun saya nak marah dah. Kan? Dengan horn pun, orang horn kita sikit pun marah dah. Yang keduanya saya ni marah. Yang keduanya saya jadi tak terurus sangat saya punya hidupnya. Dan bimbang sangat. Saya pun semak, kata apa masalah? Tanya dia dulu. Sekarang ni saya nak tanya awak, hidup keperluan cukup tak? Cukup, dia kata. Makan minum cukup? Cukup. Makan minum cukup, tempat tinggal cukup. Anak-anak ada masalah nak hantar pengasuh, nak bersekolah elok saja. Jadi apa masalah awak sebenarnya ni? Kalau ikutkan apa masalah? Dia kata saya ni fikir jauh. Fikir tentang
Apa dia? Dunia tu jauh sangat. Dunia ni dia fikir jauh sangat sampai susah hati. Susah hati tentang dunia sehingga kan tak susah hati tentang asas-asas kita ni dijadikan. Saya kata, kita semak balik lah. Saya kata kita ni hidup, apa tujuan kita hidup ni? Apa yang kita kejar ni? Kerana saya takut bimbang bila duduk semok, kerana circle dia. Makna dia duduk dengan orang-orang yang materialistik. Oh, nak masa PKP ni, makna musim-musim sekarang ni, dia duduk dengan orang-orang yang maknanya dalam apa? Oh, walaupun PKP tukar kereta, PKP upgrade itu, upgrade ini. Jadi dia duduk tengok kelebihan orang lain pada diri orang lain. Kemudian dia pandang diri dia dengan kemampuan dia, dengan apa yang dia ada, sehingga kan dia terlepas pada diri dia. Itu satu sifat yang dinamakan qanaah. Hilang habis sifat qanaah. Sebab apa? Duk pandang materi harta orang lain tu banyak sangat, sehingga kan kita lupa bahawa hidup ni macam mana sebenarnya. Apa yang Allah nak pandang? Kenapa kita duk fikir tentang pandangan manusia kepada diri kita? Sedangkan ini yang Nabi sebut, sesiapa yang amalan solatnya itu diterima oleh Allah di akhirat sana nanti, dialah orang yang berjaya dan gembira. Kenapa dalam hal dunia ni kita dah cukup lengkap, kecuali lah maknanya awak menanggung masalah keperluan-keperluan awak yang tak cukup, itu tak nak makan minum tak cukup, tempat tinggal tak boleh nak bayar, anak-anak pun kekurangan apa keperluan, itu lain cerita. Hak ni dah cukup dah. Cukup dah maknanya elok dah. Tapi kenapa awak sampai ada gangguan anxiety, itu penyakit anxiety disebabkan awak terlampau bimbang sangat tentang masa depan dunia itu, sehingga kan kita lupa bagaimana sudut pandangan Allah ni nak pandang hamba dia. Nabi ajar ni macam mana? Itulah datangnya sifat-sifat yang kita tadi, bersyukurnya, qanaahnya, dan maknanya istiqamahnya, terus berusaha kerana melihat, menilai apakah asas kepada kejayaan itu. Jadi bila orang sembahyang ini, solat itu, kerana solat itulah ciri-ciri orang yang berjaya, kerana dalam solat itu adanya penghambaan, sujud, rukuk, memohon kepada Allah, mengabdikan diri sepenuh hati, berinteraksi dengan Allah dalam kerohanian itu, memberikan manusia kembali sedar tentang tujuan dia hidup. Awal-awal lagi pun dah, lepas kita Allahu Akbar tu pun dah ikrar dah, inna solati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sepatutnya kita beryakin dengan ikrar kita itu, dengan hidup kita, mati kita, solat kita, ibadat kita ni kerana Allah, bukan kerana manusia. Kerana ujian ni turun naik, datang dan pergi, berat dan ringan, susah dan senang. Dia akan datang dalam pelbagai keadaan-keadaan yang kita tak mampu lihat. Hari ni pun kita tak menyangka. Ingat semalam tinggi dah, hari ni tinggi lagi. Allah kata semalam 400 lebih, Masya Allah tingginya. Apa tengok hari ni tinggi lagi. Esok lusa wallahu alam. Namun bukan itu yang menjadi fokus kepada kita, tapi bagaimana kita nak menilai ujian yang Allah datangkan ini untuk menjadikan diri kita ni sentiasa lebih dekat lagi dengan Allah. Dekat lagi, dekat dengan Allah. Maka sebab itu dalam kita berurusan dengan orang yang ada masalah, anak kita ke, menantu kita ke, cucu kita ke, ahli keluarga kita ke, maka kita kena beri maklumat kepada mereka ini bahawa masalah yang dihadapi oleh mereka dalam kehidupan ini boleh diatasi dengan mengerjakan solat, kerana Allah memerintahkan hamba-Nya agar memohon pertolongannya dengan mendirikan solat serta sabar, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dengan bersabar dan mendirikan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar. Ini yang sepatutnya diberikan pegangan
dan keadaan kita pun dah usaha dah kita dah usaha, maka yang boleh menolong kita ni Allah. Walau bagaimanapun kata Imam Al-Ghazali, dalam kita nak menjadikan sembahyang itu, solat itu sebagai jalan mendapat ketenangan dan membuka jalan-jalan penyelesaian, solat itu perlulah memenuhi syarat-syarat kualiti dia. Dia tak boleh sembahyang saja, tapi dia mesti ada kualiti dia. Imam Al-Ghazali menyenaraikan beberapa syarat untuk menjadikan solat kita itu solat yang boleh mendatangkan penyelesaian dalam hidup kita. Iaitu syarat yang pertama al-himmah. Al-himmah tu apa? Memberikan sepenuh perhatian dan tumpuan kepada solat, termasuklah menghayati apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan. Hak rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun qalbinya, biarlah kita memberikan penumpuan ketika mana kita sembahyang tadi. Yang kita doakan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita menumpu hak kita duk baca Al-Fatihah 7 ayat tu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, menyebut apa sifat-sifat Allah Ar-Rahmanir Rahim, mengangkat apa kesucian ketinggian Allah Malik Yaumiddin. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, menumpukan sembahyang kita tu. Ni tidak sembahyang ni maknanya nak habis cepat. Kalau boleh lewat setakat mana hak boleh. Bukannya nak menyegerakan sembahyang kita kecuali ada urusan-urusan yang dibenarkan. Ini tak maknanya tak ada urusan apa pun kita melalaikan diri kita, dan kalau solat pun tidak ada penumpuan, tak ada al-himmah tadi. Macam mana nak kualiti? Yang keduanya, syarat yang kedua mesti al-tafahum, iaitu adanya pemahaman. Bermaksud keupayaan menumpukan pemikiran ke arah memahami makna lafaz bacaan dalam solat. Jadi barulah sembahyang kita itu sembahyang yang mendatangkan ketenangan. Sembahyang kita itu adanya tumaninah tadi kan orang faham. Bila dia tak faham tu yang sembahyang tak ada tumaninah tu, nak cepat je selesai sembahyang. Tapi bagi orang yang faham, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Sami'allahu Allah. Maknanya tak ada penghayatan pemahaman tadi, hak tu jadi sembahyang pun nak cepat saja nak selesai. Sebab bagi orang yang faham lain. Dengan kalimat-kalimat yang diucapkan ketika mana dia rukuk, dia memuji Allah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dialah Tuhan yang maknanya azim, yang maha hebat, maha besar. Dialah segala puji-pujian pada dia. Makna orang ni beza dengan orang yang sembahyang tidak ada pemahaman. Begitu juga yang ketiga mesti ada al-ta'zim, iaitu pengagungan, bermakna memberikan penghormatan dan mengagungkan Allah setelah mengetahui keagungannya dan mengetahui juga betapa hinanya manusia sebagai hamba Allah. Agungnya Allah, hebatnya Allah, dia boleh menyelesaikan masalah manusia ini dengan mudah. Hinanya manusia, lemahnya manusia, selagi mana Allah tak beri jalan tu kamu tak jumpa. Tak jumpa, carilah macam mana pun, selagi mana tidak izin, tak jumpa. Allah izin, insya-Allah jumpa. Carilah, maknanya diturunkan penawar dan penyakit. Allah turun penawar dulu baru penyakit. Namun kalau Allah tak beri kita jumpa penawar, tak jumpa lagi lah. Kena usaha lagi. Tawakal pada Allah. Tengok hebat agungnya Allah SWT ini, maknanya kita tak tahu apa yang akan berlaku satu saat akan datang pun. Tak tahu satu saat akan datang pun tak tahu. Bukan makna kata satu hari. Ada orang apa maknanya berjalan-jalan 2-3 langkah tergelincir, jatuh. Baru tak duduk semak. Kita baru je semak, tengok kelepok dia jatuh dah dia. Dia pun tak tahu satu saat akan datang tu jatuh dia. Mana dah bawa hospital. Retak tulang kaki, retak apa tangan. Tak leh dia pun tak tahu rupa-rupanya satu saat akan datang akan kemalangan.
Ini pun baca berita menyedihkan. Ada adik-beradik ni makna bawa naik motor dulu pergi satu tempat. Hak ni dia pun nak pergi hantar adik ke sekolah. Dalam perjalanan tu tengok orang berkumpul ramai kemalangan, ada orang meninggal. Tengok mak dia hak pergi dulu tadi tu. Tadi keluar sembang elok saja. Dia tak tahu berapa jangka selepas daripada itu Allah telah mentakdirkan bahawa ibu yang disayangi itu kemalangan 2-3 detik sebelum tu boleh sembang hidup. Jumpa lepas 2-3 detik lepas tu meninggal dunia. Allahu Akbar. Agungnya Allah, hinanya manusia tak boleh nak kawal. Tak boleh nak menghalang satu pun ketetapan daripada Allah, termasuk kehilangan orang yang kita sayang, termasuk kehilangan kesihatan tubuh badan, termasuk kehilangan harta benda, apa sahaja yang kita miliki, kita tak boleh halang kalau Allah nak ambil. Allah nak beri, kita pun tak boleh halang. Walaupun Allah memberikan sesuatu benda itu kepada orang zalim, kita pun tak boleh halang. Dia tu zalim sangat, Allah beri kuasa. Orang kafir, maknanya kita tengok kan, kuasa-kuasa dunia, kuasa-kuasa besar dunia diberi kuasa kepada orang menentang Islam. Kita pun tak boleh maknanya nak halang kuasa itu daripada orang-orang yang zalim kalau Allah izinkan. Allah beri saja sebagai bentuk ujian pula kepada umat Islam. Maka sebab itu dalam sembahyang tu mesti azza al-ta'zim. Kemudian al-haibah, iaitu bermaksud adanya ketakutan yang timbul disebabkan adanya pengetahuan tentang kekuasaan dan kekuatan Allah. Kena takut. Orang sembahyang ni kena takut Allah sebab takutnya. Sebab apa takut? Ya Allah, aku ni menumpang saja. Apa hak ada ni kamulah yang beri mata, telinga, tangan, kaki. Boleh sedap hidup, makan, minum, elok. Semuanya Allah bagi. Jadi takutnya Allah, janganlah kamu ambil. Kalau ambil ni tak tahulah nak buat macam mana ni. Kita dek dengar orang lain je kena berhenti kerja. Kita alhamdulillah tak ada kena berhenti kerja, hak bekerja ni. Kita dengar orang lain je tak cukup, Allah kesiannya buat kerja, 1 kerja, 2 kerja, 3 kerja. Hujan pun buat kerja juga, basah kuyuk pun kadang-kadang terjatuh, luka sikit, esok kerja lagi. Beratnya orang lain ni menghadapi dalam memenuhi keperluan hidup. Kita tak kena uji macam tu. Allah alhamdulillah, takutnya Allah, takut uji macam tu dan aku tak mampu. Jadi sembahyang itu mesti menjadikan. Yang seterusnya ar-raja, bermaksud menaruh harapan kepada Allah dengan sebab mengetahui betapa mulia dan pengasihnya Allah. Dan seterusnya mesti ada al-hayya, iaitu berarti perasaan malu yang muncul kerana ibadah yang dilakukan dirasakan kurang sempurna, di samping wujudnya kesedaran bahawa dirinya tidak dapat melakukan al-ta'zim kepada Allah dalam solatnya. Malu juga, kena sembahyang ni kena rasa malu. Maknanya kita ni lemah sangat. Sembahyang kita ni nak sampai khusyuk macam para alim ulama, wali-wali Allah, memang tak mampu dah kita. Malu juga kita sembahyang tapi Allah malu, ya Allah tak cukup sangat sembahyang aku ni ya Allah, tapi hak ni aku buat lagi ya Allah. Makna kita rasa malu, bukan kita rasa bangga. Bukan rasa kita bagus dapat bangun sembahyang, solat sunat lagi, qiyamul lail lagi, tahajud lagi, duha lagi, itu ini lagi. Walaupun kita buat tu kita rasa malu. Sebab apa? Tak cukup ni. Tak cukup sangat kalau nak dibandingkan dengan nikmat, dengan apa yang telah Allah berikan, tak rasa. Maka kata Imam Al-Ghazali, bagi solat yang dilengkapi dengan ciri-ciri seperti inilah dapat membersihkan hati daripada memikirkan selain daripada Allah, di samping menyedarkannya betapa mulia dan berkuasanya Allah sebagai tempat untuk disandarkan harapan kebaikan, serta menginsafi pula alangkah hina dan lemahnya diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini yang hasil kata Imam Al-Ghazali, iaitu dalam bila kita ada masalah ni, yang menjadi kekuatan kita itu kita ada tempat nak sandarkan masalah. Kan? Bila tak ada tempat nak menyandarkan masalah tu, dia akan jadi berfikir seorang diri, dia akan jadi overthinking, dia akan datang lagi bisikan-bisikan yang tidak baik, akan datang halusinasi, dia akan datang sangka buruk pada orang. Orang banyak saya jumpa bila ada masalah anxiety, kebimbangan yang melampau ni, dia tengok orang pun dia rasa orang tu tengah hina dia.
Dia tengok orang pun dia rasa orang tu sangka buruk pada apa, orang tu cakap apa soal keburukan dia. Dia ni macam ni, dia ni macam. Dia rasa orang bercakap tentang keburukan diri dia dan dia rasa orang pandang hina pada dia. Jadi inilah natijah kepada sembahyang yang sepatutnya kita ambil. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat satu saja yang iaitu pendekatan solat mampu menyelesaikan permasalahan hidup dengan syarat apa yang telah diberikan oleh Imam Ghazali, kualiti-kualiti yang perlu ada dalam sembahyang kita tadi. Wallahu alam, saya setakat itu sajalah pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita untuk kita menjadikan ibadah solat sebagai kunci utama dalam menghadapi permasalahan hidup. InsyaAllah wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.